Ustaz. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada Kepulauan 3, terlebih dahulu saya ingin kenalkan nama saya Muhammad Adam Nordin, nombor matrik DB200052. So pada hari ini kami akan menerangkan mengenai amali yang kelima, iaitu simulasi dan analisis pengayun RF Complete Oscillator. Teori mengenai amali tersebut adalah pengayun ialah kelas litar dengan satu terminal atau port yang menghasilkan keluaran elektrik berkali apabila dihidupkan. Litar pengayun bukanlah sesuatu yang asing dan memainkan peranan penting. Walau bagaimanapun, hanya penjana beberapa output berkala tidak mencukupi untuk menerima dan memecah RF berfrekuensi tinggi moden. Isu ketulian spektrum dan kestabilan amplitude mesti ditayangi yang membawa kepada reka bentuk litar pengayun yang berbeza. Next. Seterusnya saya akan menerangkan tentang komponen-komponen dan jenis-jenis komponen dan apa yang perlu dilakukan untuk membuat satu jenis litar oscillator, iaitu di mana komponen yang terlibat di sini adalah 4 jenis kapasitor, perintang sebanyak 4 jenis, induktor sebanyak 2 jenis, trainer kit, osiloskop, dan perisian yang grup kita orang guna adalah multisim version 12. Okay, seterusnya setelah membuat sambungan mengikut lab sheet yang ditetapkan, terhasillah satu litar oscillator yang disambung dengan mengikut kehendak lab sheet, iaitu BCC sebanyak 12 volt, R1 15 kilo ohm, R2 4.7 kilo ohm, R3 680 ohm, R4 1 kilo ohm, dan seterusnya kepada transistor jenis Q1 model QN3904, jenis kapasitor C1 100 NF, C2 470 picofarad, C3 470 picofarad, dan yang terakhir sekali iaitu C4 sebanyak 10 NF picofarad. Dan terakhir sekali adalah L1 2.2 micro untuk induktor. Okey. Terlebih dahulu untuk mencari nombor keputusan yang pertama bagi jenis-jenis kapasitor untuk mendapatkan frekuensi, hendaklah diukur dengan LC yang telah saya tunjukkan ini, iaitu terlibat di antara induktor induktor L1 dan kapasitor jenis C2 dan C3, nombor C2 dan C3, untuk mencari gelombang dan juga frekuensi. Hendaklah menyambungkan osiloskop dan juga frekuensi counter seperti yang ditunjukkan, dan kemudiannya kita akan start untuk mendapatkan bacaan gelombang dan juga frekuensi. Untuk bacaan yang pertama, kita dapat lihat keadaan sine wave bagi bacaan yang pertama menunjukkan sine wave tapi dalam keadaan yang tidak jauh, dan frekuensi yang ditunjukkan di sini adalah sebanyak 6.33. Dia bacaan berubah tapi kita perlu hentikan dulu, 6.211 MHz. Untuk bacaan yang kedua pula, kita kena ubah jenis nilai kapasitor pada C3 sebanyak 330 untuk mencari bacaan seterusnya. 330. Dan kita mengambil bacaan semula dan didapati bentuk sine masih sama dan jumlah bagi mega frekuensi adalah sebanyak 6.754. Di sini menunjukkan nilainya semakin meningkat. Seterusnya kita ubah kepada julat kapasitor yang kedua, iaitu C2 sebanyak 330. Dan mengubahnya di sini sebanyak 470. Okey. Untuk nilai bacaan,
masih sama, cuma dia tinggi sedikit berbanding yang sebentar tadi. Dia mencapai sebanyak 6.9, hampir ke 7. Dan yang terakhir sekali adalah bacaan untuk kapasitor, nilai yang sama iaitu 470 picofarad. Nilainya semakin rendah di sini, dia menunjukkan menurun. Jadi di mana kita dapat tahu bahawa litar osilator ini berjaya dilakukan mengikut kehendak lab sheet dan mengikut teori yang telah disediakan. Seterusnya saya serahkan kepada rekan saya, Zaim. Nama saya Muhammad Zaim bin Zailan. Secara kesimpulannya, amalan ini kami berjaya melakukannya dengan jayanya mengikut objektif yang telah ditetapkan, seperti untuk mempelajari bagaimana membaca litar serta membinanya bagi mendapatkan keluaran secara simulasi. Dan kedua adalah untuk menentukan bentuk gelombang keluaran dan akhir sekali untuk menentukan ayunan frekuensi. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.